Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Afika. Jadi, di dalam video ini, grup kami akan membincangkan tentang sistem pendidikan berasaskan peperiksaan di Malaysia. Persepsi mahasiswa UiTM Shah Alam. Kejayaan sesuatu sistem pendidikan dinilai melalui tahap pembelajaran dan perkembangan pelajar semasa mereka melalui sistem tersebut. Peperiksaan dijalankan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar secara berterusan. Pengertian istilah pentaksiran atau assessment adalah berasal daripada perkataan Greek iaitu asidir, iaitu bermaksud duduk di sisi. Pentaksiran ialah pelbagai prosedur untuk mendapatkan informasi tentang tahap prestasi seseorang pelajar. Latar belakang pendidikan di Malaysia. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan orang Melayu adalah berlandaskan kepada pelajaran agama Islam, iaitu Kitab Suci Al-Quran. Mereka ketika itu menjadikan surau dan masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu dengan mengkaji ayat-ayat Kitab Al-Quran. Pada ketika itu, sistem pemerintahan adalah pemerintahan beraja. Jadi, tidak timbul masalah berkenaan untuk perebutan kuasa untuk memerintah. Kewujudan sekolah vernakular telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan menyebabkan hubungan semakin renggang. Sekolah vernakular Melayu, Cina dan India mempunyai kepentingan tersendiri, terutama untuk kaum tertentu iaitu Sekolah Melayu untuk kepentingan orang Melayu, Sekolah Cina untuk kepentingan orang Cina dan Sekolah Tamil untuk kepentingan orang India. Pentaksiran tradisional. Pentaksiran tradisional adalah pentaksiran yang telah lama digunakan untuk menguji pencapaian pelajar di negara kita. Peperiksaan merupakan kaedah yang utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar dalam sistem pendidikan di Malaysia untuk tempoh lebih daripada 50 tahun. Peperiksaan atau ujian bertulis merupakan kaedah yang digunakan dalam proses pentaksiran tradisional. Sesuatu peperiksaan selalunya mengandungi beberapa siri ujian yang terancang untuk menguji keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Oleh itu, peperiksaan hanya sesuai digunakan untuk mentaksir domain kognitif sahaja iaitu kebolehan mental seseorang. Sistem pentaksiran pada masa kini berpandukan kurikulum yang hanya mencakupi kebolehan pelajar mengingat dan kemahiran menghafal semata-mata. Pelajar hanya mengingat dan menghafal fakta supaya dapat menjawab soalan yang dikemukakan di dalam peperiksaan. Saya Hanis dan saya akan teruskan pembentangan ini. Saya akan membentang mengenai dua perkara iaitu persepsi mahasiswa mengenai sistem pendidikan berasaskan peperiksaan dan kebaikan serta kelemahan sistem pendidikan berasaskan peperiksaan. Okey, saya akan mulakan dengan persepsi mahasiswa mengenai sistem pendidikan berasaskan peperiksaan. Kami telah membuat soal sidik dan kami dapati terdapat dua kumpulan yang berbeza pendapat. Ada mahasiswa yang bersetuju dengan sistem ini dan ada juga mahasiswa yang kurang bersetuju dengan sistem ini. Okey, mahasiswa yang bersetuju dengan sistem ini, mereka berpendapat bahawa sistem ini, sistem penilaian peperiksaan ini amat relevan dan ia membantu membakar semangat mereka untuk menimba ilmu dengan lebih mendalam. So, mereka rasa mereka ingin belajar dengan lebih baik untuk memastikan mereka bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Dan mereka juga berpendapat bahawa dengan adanya peperiksaan ini, mereka mampu menilai kebolehan mereka sendiri kerana mereka dapat tahu kat mana mereka lemah. So, mereka dapat menambah baikkan diri mereka. Dan akhirnya mereka juga berpendapat
yang peperiksaan ini dapat membantu guru-guru ataupun pensyarah membantu pelajar-pelajar kerana pensyarah dapat menganalisa dan mengenal pasti di manakah kelemahan pelajar-pelajar mereka. Okey, untuk mahasiswa yang tidak bersetuju pula, mereka berpendapat bahawa dengan adanya sistem peperiksaan ini, ia akan mengganggu prestasi pembelajaran mereka kerana mereka terpaksa belajar dalam keadaan yang tidak kondusif dalam masa yang singkat untuk menyediakan diri mereka untuk peperiksaan. Mereka juga merasakan sistem peperiksaan ini lapuk dan perlu diperbarui dengan sistem pembelajaran yang berceraskan soft skill seperti pembentangan. So mereka dapat menyediakan diri mereka untuk cabaran-cabaran di masa hadapan. Okey, saya akan teruskan dengan kebaikan dan kelemahan peperiksaan. Setelah membuat kajian, saya dapati peperiksaan ni dia ada kebaikan dia dan kelemahan dia tersendiri. Okey, kebaikannya ialah yang pertama, selalunya kebiasaannya peperiksaan, soalan peperiksaan dia lain daripada soalan yang kita sebut dalam kelas. So, dia dapat menguji minda dan kefahaman pelajar tentang sesuatu subjek, sesuatu proses ataupun sesuatu masalah. Jadi kalau pelajar tu faham tentang subjek tersebut, pelajar dapat membuat soalan itu dengan mudah. Dan seterusnya ialah peperiksaan dapat menjadi pemangkin untuk pelajar lebih serius dalam pembelajaran mereka. Ramai pelajar bersetuju bahawa mendapat keputusan yang cemerlang merupakan kejayaan dan kebanggaan buat mereka. So, disebabkan itu mereka akan belajar dengan lebih serius dan menimba ilmu dengan lebih mendalam. Dan akhir sekali, dengan adanya peperiksaan, ia dapat membantu para pengajar dan juga fakulti untuk memperbaiki PDP, iaitu pembelajaran dan pengajaran. Mereka akan menganalisa pencapaian pelajar melalui skor dan grade, dan dengan itu mereka akan dapat tahulah bahawa PDP mereka itu kondusif atau tidak. Jika tidak kondusif, mereka dapat menambahbaikkan dan membuat PDP yang lebih kondusif dan selaras dengan kognitif pelajar. Okey, untuk kelemahan peperiksaan pula, saya dapati bahawa saya baca satu artikel dia mengatakan bahawa disebabkan oleh peperiksaan ini, ia membuat pelajar seolah-olah seperti mesin yang datang ke sekolah hanya untuk menimba ilmu, dan ilmu itu hanya untuk digunakan di dalam peperiksaan. So ini adalah sesuatu yang agak tepat dan ia membuatkan pelajar-pelajar kurang keyakinan diri kerana apa yang mereka dapat hanya untuk mereka buat di dalam peperiksaan sahaja. Okey, yang kedua adalah yang satu ketara saya bersetuju juga bahawa ada setengah pelajar mereka terlampau obses dengan keputusan yang cemerlang, untuk mendapat keputusan yang cemerlang kerana harapan ibu bapa. So mereka akan study sampai kadang-kadang mereka tak makan, minum, mereka lupa makan dan minum dengan secukupnya, dan mereka juga kurang tidur. So ini menjejaskan kesihatan para pelajar. Dan akhir sekali, peperiksaan juga ada menimbulkan tabiat buruk dalam diri pelajar. Antara tabiat buruknya ialah meniru ketika peperiksaan,
dan juga membawa toyol. Toyol adalah macam contoh diorang tulis formula atas kertas dan bawa ke dalam dewan peperiksaan, dan ini adalah tabiat yang sangat tidak patut dicontohi oleh pelajar, tidak patut ada dalam diri pelajar. Okey, itu je daripada saya. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farahin Izzati binti Rahimat. Saya akan membentangkan tentang masalah yang dihadapi daripada sistem pendidikan di Malaysia yang berteraskan kepada peperiksaan. Di Malaysia, kita dapat lihat penerapan ilmu pendidikan moral agak kurang diterapkan dari awal, kerana sejak berumur 5 tahun, apabila anak-anak dihantar ke sekolah tadika, mereka lebih ditumpukan untuk terus mempelajari, membaca dan mengira. Secara hakikatnya, sebenarnya pada usia itu mereka akan lebih mudah untuk menyerap, menerima dan memahami pembelajaran tentang nilai-nilai positif agar para pelajar pandai memilih rakan kelak, pandai menjaga diri. Sebagai contoh, pada masa kini, masalah pergaulan bebas semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Hal ini berlaku kerana para pelajar kurang diterapkan nilai-nilai kepribadian agama yang betul dan cukup, sehingga mereka mudah terpengaruh dengan budaya luar yang negatif. Masalah daripada sistem pendidikan yang lemah ini dapat dilihat dengan jelas adalah akibat daripada fenomena pengangguran dalam kalangan siswaza akibat tidak tahu memanfaatkan ilmu yang diperolehi dalam bentuk amali. Masalah ini berlaku kerana sistem pendidikan dikekang oleh peraturan sehingga sukar berubah. Sistem pendidikan sedia ada telah membazirkan banyak sumber pendidikan dan juga membazirkan mungkin masa pelajar sendiri, justeru tidak efektif dalam pembentukan bakat profesional yang sanggup dan mampu menghadapi masalah ekonomi pada abad ke-21 ini. Masyarakat pula berpandangan bahawa hanya mereka yang memperoleh grade A dalam setiap pelajaran sahaja dikira sebagai pelajar yang cemerlang dan mempunyai masa depan. Tetapi bagi pelajar yang gagal dalam peperiksaan, mereka dianggap gagal dalam segala-galanya. Hal ini telah menyebabkan para pelajar tertekan untuk memperoleh keputusan yang baik sehingga hilang keseronokan dalam belajar. Hal ini dapat mengakibatkan kesan buruk dalam jangka masa pendek seperti susah untuk fokus dan juga kesan buruk dalam jangka masa yang panjang seperti peningkatan isu sakit mental dan tekanan perasaan pada usia remaja. Antara cadangan saya untuk menaik taraf sistem pendidikan di Malaysia adalah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan kerajaan harus mengadakan satu mekanisme pemikiran dan penapisan guru-guru yang tidak memberikan komitmen sepenuhnya dari sejak awal dengan memindahkan mereka ke bahagian yang lain untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme perguruan daripada dirosakkan oleh individu yang bernama guru sememangnya tidak berminat dan tidak layak menjadi guru walaupun mereka memiliki pencapaian yang baik dalam penilaian dan peperiksaan. Seterusnya, satu pakatan reformasi pendidikan terdiri daripada ahli pakar akademik, pendidik, ibu bapa dan ahli masyarakat duduk semeja untuk membincangkan masalah pendidikan negara dan memantau rancangan pelaksanaan atau pemansuhan peperiksaan dalam sistem pendidikan negara hari ini dengan mengkaji dan mengambil kira sistem pendidikan negara sebelum ini.
Kementerian Pelajaran dan pelbagai lapisan masyarakat, khususnya pertubuhan, harus mengusulkan konsep pendidikan yang betul dan memberitahu kepada ibu bapa dan masyarakat. Hal ini kerana ibu bapa adalah orang yang paling berpengaruh dalam menjayakan atau menggagalkan sesuatu reformasi pendidikan yang dilaksanakan. Akhir sekali, pihak KPM hendaklah mengkaji semula silibus mata pelajaran di sekolah agar penerapan nilai-nilai moral yang lebih berkesan dapat disampaikan di dalam kelas. Seterusnya, dapat menyeimbangkan PDP melalui bertulis, amali dan lisan agar dapat melahirkan pelajar yang seimbang dan tidak hanya fokus dalam peperiksaan semata-mata. Secara kesimpulannya, kurikulum dan pentaksiran mesti selaras dengan tanda aras antarabangsa bagi memastikan murid di negara ini memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berjaya pada abad kini dan seterusnya. Hal ini perlu seiring dengan semangat untuk pembelajaran sepanjang hayat. Namun begitu, peperiksaan awam yang bercorak sumatif tidak sepatutnya berimpak negatif terhadap murid. Pentaksiran tradisional juga mempunyai kelebihan kerana lebih objektif, boleh dipercayai dan juga sah. Perubahan yang dilakukan oleh kerajaan melalui Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan SPPK secara dasarnya dapat mengubah pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata dan mengurangkan tekanan kepada murid, ibu bapa dan guru bagi mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan khususnya.